scam catat trend meningkat. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. 2 bilion ringgit kerugian direkodkan setiap tahun akibat penipuan dalam talian dan panggilan scam. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof berkata, sindiket menggunakan pelbagai modus operandi untuk memperdayakan mangsa. Kalau kita tengok saban tahun, average-nya itu adalah lebih kurang 2 bilion untuk 3 tahun yang kebelakangan ini. Jadi ini bukan saja mengecewakan tetapi juga membimbangkan kerana dia melibatkan keuangan yang begitu besar. Seolah-olah macam sebahagian daripada GDP pula. Tetapi ini adalah benda yang tidak betul. Dan kerugian sekarang ini mencecah ke ratusan ribu ataupun malahan jutaan ringgit. Kempen kesedaran jenayah penipuan dalam talian dipergiat PDRM termasuk penerbitan filem yang melibatkan produksi swasta. Maritim Malaysia Zon Mersing berjaya menahan 37 kru warga Vietnam menerusi 3 bot nelayan asing di kedudukan 15.1 Batu Nautika Timur Laut Pulau Aur Mersing. Pengarahnya Komandan Maritim Suhaizan Saddin berkata, turut dirampas hasil tangkapan 13,000 kilogram dan 4,000 liter diesel dengan nilai keseluruhan rampasan 2.5 juta ringgit. Tangkapan dibuat ketika rondaan penguatkuasaan Objaksa dan Optiris. Ketiga-tiga bot itu ditahan ketika menangkap hasil laut di perairan berkenaan. Pemeriksaan mendapati kesemua 37 kru termasuk Tekong merupakan lelaki Vietnam berusia antara 18 hingga 66 tahun tanpa dokumen pengenalan diri. Bot juga tidak mempunyai dokumen kebenaran bertulis untuk melakukan aktiviti perikanan di perairan negara. Kes disiasat mengikut Akta Perikanan 1985 dan Akta Immigration 1959 Palang 63. 12 lelaki didenda masing-masing RM3,000 kerana merusuh menggunakan senjata susulan insiden tunda kereta minggu lalu. Magistrate Ili Mariska Khalizan memutuskan hukuman berkenaan selepas semua mereka mengaku bersalah. Mahkamah turut mengarahkan mereka dipenjara selama 3 bulan jika gagal membayar denda terbabit. Mengikut pertuduhan, kesemua mereka didakwa menyertai rusuhan selain memiliki senjata api atau bahan letupan yang boleh digunakan untuk menyerang. Kedua-dua peguam mewakili tertuduh memohon hukuman ringan berbentuk denda kepada anak guam mengambil kira pengakuan bersalah. Timbalan Pendakwa Raya Zuhairi Osman pula memohon hukuman setimpal sebagai pengajaran kepada semua tertuduh. Kesalahan dilakukan di hadapan sebuah kondominium di Ceras 2 Oktober lalu. Perkembangan kes 1MDB. Mahkamah Tinggi diberitahu Datuk Seri Najib Razak menandatangani 5 keping cek bernilai 22.6 juta ringgit dan ia merupakan dana haram yang didakwa diperoleh daripada aktiviti yang menyalahi undang-undang oleh anak syarikat 1MDB iaitu 1MDB Global Investment Limited. Penolong Pengarah Siasatan Jenayah Amla ACP Fu Weng Min berkata, analisis first in first out ke atas akaun peribadi tertuduh mendapati 5 transaksi berkenaan melibatkan penggunaan wang haram 1MDB GIL. Kaedah siasatan FIFO digunakan bagi menentukan wang yang masuk ke dalam akaun Datuk Seri Najib adalah wang haram atau bersih. Bekas Perdana Menteri itu berdepan 4 tuduhan menggunakan kedudukan beliau untuk memperoleh suapan dan 21 tuduhan penggubahan wang haram. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Colin Lawrence Wera bersambung. Kerajaan Malaysia menafikan semua dakwaan terkandung dalam surat permohonan timbang tara dikemukakan Goldman Sachs berhubung perjanjian penyelesaian dalam skandal dana 1MDB. Jabatan Peguam Negara menerusi kenyataan berkata dakwaan terkandung dalam permohonan terbabit bercanggah dengan pendirian Malaysia.
Goldman Sachs dalam surat bertarikh 11 Oktober 2023 mendakwa wujud pelanggaran oleh Malaysia berhubung perjanjian penyelesaian ditandatangani pada 18 Ogos 2020. Perjanjian tersebut melibatkan Goldman Sachs, Kerajaan Malaysia dan 1MDB. Justeru Jabatan Peguam Negara mewakili Kerajaan Malaysia akan memberikan respons selari dengan undang-undang selain mengulangi komitmen untuk terus meletakkan kepentingan rakyat sebagai keutamaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim disenarai antara 50 pemimpin dan ahli politik Islam paling berpengaruh di dunia. Bagi kategori penghargaan terhormat, beliau menduduki tangga ke-11 melonjak berbanding tangga ke-22 pada 2022. Dan ini berdasarkan edisi terbaru The Muslim 500, The World's 500 Most Influential Muslim 2024. Bagi kategori sama, Raja Arab Saudi, Raja Salman Abdul Aziz Al Saud menduduki tangga pertama. Datuk Seri Anwar berada di belakang Presiden Indonesia Joko Widodo yang menduduki tempat ke-9 dalam senarai tersebut. Individu dipilih berdasarkan pelbagai bidang termasuk budaya, pemikiran, keuangan dan politik serta melakukan perubahan yang memberi impak kepada dunia Islam atau penganutnya. Sementara itu, ahli cendekiawan Islam Said Muhammad Naqib Al-Atas turut berjaya menduduki tempat ke-25. Berteraskan memperkasa ekonomi madani, pelbagai inisiatif bakal dirangka dalam Belanjawan 2024 bagi menstruktur semula ekonomi dan meningkatkan kualiti hidup rakyat. Wartawan Vimala Kasturi Virasami ada laporannya. Maklum balas lebih 10,000 rakyat Malaysia diterima melalui portal cadangan belanjawan 2024. Program Jelajah Belanjawan 2024 peringkat negeri secara bersemuka turut dilaksanakan bagi mendapatkan pandangan pelbagai pihak. Ia meliputi pendigitalan, pemeliharaan persekitaran dan langkah-langkah memajukan industri sedia ada. Maklum balas akan dirumuskan dan dipertimbangkan dalam Belanjawan 2024 bagi memastikan rancangan peruntukan kewangan kali ini menyeluruh. Dan saya nak tentukan dalam Belanjawan Madani kedua, isu kesihatan terutama klinik-klinik ini diberi keutamaan termasuk rumah sakit. Kita lihat umpamanya bila saya pergi ke Hospital Tengku Aminah, dia sesaknya tu luar biasa. Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pendidikan dijangka terus mendapat peruntukan terbesar dalam Belanjawan 2024. Ini selari usaha menambah baik mutu perkhidmatan kedua-dua kementerian itu demi manfaat rakyat. Tumpuan termasuk menaik taraf kemudahan infrastruktur sekolah dan institusi kesihatan. Pasti anda tertanya-tanya bagaimana pula dengan kos sara hidup dan peluang pekerjaan. Penganalisis ekonomi meramalkan pengawalan kos sara hidup dan peningkatan pendapatan khususnya bagi golongan berpendapatan rendah dan sederhana akan diberikan tumpuan dalam Belanjawan 2024. Nantikan pembentangan Belanjawan 2024 esok. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Vimala Kasturi Virasami, RTM. Baik, turut dijangka diberi tumpuan menerusi pembentangan Belanjawan 2024 ialah isu berkaitan 5G. Kita harap ada berita baik mengenai 5G, pelaksanaan 5G yang kita telah usahakan setakat ini lebih bersifat pakej-pakej khas yang membantu lebih ramai rakyat Malaysia memanfaatkan teknologi 5G. Tapi saya percaya bagi sektor-sektor ataupun kementerian-kementerian lain, kerajaan khususnya akan meneliti terutama isu kos sara hidup, perkara yang hangat dibincangkan sekarang tentang rantaian bekalan bagi makanan, keterjaminan makanan, isu beras sebagai contoh, ya, dan saya juga difahamkan ada beberapa pengumuman. Fahmi menyatakannya selepas pelancaran gudang autonomi 5G pertama Malaysia di Shah Alam, Selangor.
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI berharap peruntukan diterima pada pembentangan belanjawan 2024 meningkat 10% berbanding tahun lalu. Menterinya Chah Lim Kam berkata tambahan peruntukan membolehkan MOSTI mempertingkat penyelidikan dan pembangunan R&D yang dilihat masih ketinggalan berbanding negara maju lain. Kita juga harap boleh menambah dana R&D sebab R&D ini memang percentage R&D dengan daripada GDP itu memang belum belum memuaskan. Kalau kita tengok kerajaan negara lain dia agak tinggilah dari 3% hingga 4%, tapi Malaysia setakat ini 1%, lebih kurang macam itulah. So kita harap boleh dapat meningkatkan lagi. Dan selain daripada itu ada banyak program-program seperti program angkasa, program vaksin, pembangunan vaksin manusia dan sebagainya lah. So kita harap boleh dapat lebih banyak bajet. Peruntukan yang diterima juga bagi menggerakkan program pendidikan dalam usaha menarik minat pelajar terhadap pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. 4 penemuan positif berbentuk klinikal penggunaan minyak zaitun Olive Plus 30X dihasilkan menerusi kerjasama penyelidikan antara 3 pihak. Kerjasama melibatkan Universiti KPJ Healthcare, KPJ Seremban dan syarikat pengeluar minyak zaitun Afiat Holdings yang Berhad. Menurut pengarah perubatan Hospital Pakar KPJ Seremban, Profesor Dr. Wan Hazmi Cheun, penemuan menjadi alternatif perubatan bagi menangani keradangan dan menambah baik fungsi kognitif selain bagi mengurus penyakit kronik seperti darah tinggi dan anti penuaan. For the hospital side, that's where the academic health centre, we strive to the excellent patient care. So what kita maksudkan dengan excellent patient care is that not only the one that treat them excellent, but the result that we give them, the treatment, medication, technique that we offer them, option we offer them is excellent, excellent for the health. So dia ada extra benefit compared to those product yang tak ada, it's not validated. Okay, that's from the clinical side. So from the clinical side, we are more looking at the benefit to the patient. Hasil kerjasama itu merupakan satu pencapaian besar bagi memastikan kesihatan masyarakat terus dipertingkat serta pengembangan ilmu pengetahuan kesihatan terus disebar luas. Ia satu usaha yang besar dan sangat memberi manfaat dan dia akan memberi satu proses pendidikan yang lebih baik kepada masyarakat untuk mengenal sesuatu produk itu memberi manfaat secara saintifik. Jadi pada kita merasakan bila kita start propagate ataupun kita inculcate satu budaya yang setiap apa yang diamalkan itu kita cuba untuk membentangkan scientific base yang dimudahkan dalam bahasa-bahasa layman kepada masyarakat. Hopefully dia akan merubah kepada pola berfikir masyarakat untuk mengambil suatu perkara tersebut berdasarkan kepada bukti-bukti yang boleh difahami oleh mereka secara umumnya. Tular satu mesej menerusi WhatsApp membuat fitnah berkenaan isu beras. Cuba membawa sentimen berbau perkauman, penghantar mendakwa lesen edar beras kini hanya diberi kepada kaum tertentu. Lesen pengimport dan pengedar beras tunggal, Bernas, pula dituduh ditarik balik. Tak cukup dengan itu, penghantar mendakwa pihak yang memonopoli edaran menukar kampit beras tempatan kepada beras import. Biar betul. Pasukan Biar Betul mendapatkan maklum balas daripada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM. Ternyata pesanan yang tular itu adalah fitnah. Sebaliknya kerajaan tidak tarik atau batal konsensi beras kepada Bernas. Konsensi melibatkan 10 obligasi sosial Bernas termasuk menyediakan stok penimbal beras negara masih sah sehingga 10 Januari 2031. Justru dakwaan kononnya konsensi beras diberi kepada kaum tertentu adalah fitnah. Laporan kepada SKMM dibuat KPKM. Tindakan tegas menanti penyebar fitnah.
Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti jangan kongsi. Apa yang saya harapkan? Belanjawan 2024 peruntukan yang mencakupi keperluan seluruh masyarakat. Sama ada di bandar ataupun di luar bandar. Juga tuntutan gaji bermaruah demi kelangsungan hidup. Demi masa depan saya dengan kawan-kawan. Dengan ketidaktentuan ekonomi dan kenaikan kos sara hidup, pastinya kita mengharapkan bantuan berterusan. Meringankan perbelanjaan harian. Walaupun nilainya kecil di mata kasar, tetapi amat besar dampaknya kepada peruntukan perbelanjaan kerajaan. Ke mana aliran tunai ini akan dibawa dan siapakah yang bakal mendapat manfaatnya? Ikuti Belanjawan 2024 hanya di RTM. Bertemu kembali. Platform media sosial TikTok perlu beroperasi mengikut garis panduan dan undang-undang Malaysia. Malah wajar lebih proaktif mengekang penularan berita palsu dan bahan berbau fitnah yang disebarkan di platform berkenaan. Itu antara isu berbangkit yang ditegaskan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil ketika mengadakan pertemuan dengan pengurusan tertinggi TikTok diketuai Naib Presiden Global Helena Lech semalam. Tegas Fahmi, pematuhan TikTok terhadap undang-undang Malaysia masih tidak memuaskan dan ia mesti diperbetul segera. Pihak ByteDance mengakui terdapat kelemahan dalam respon mereka berikutan ketiadaan wakil di Malaysia ketika ini serta memberi jaminan akan meningkatkan kerjasama dengan kerajaan Malaysia. Sehubungan itu, pengurusan TikTok memberi komitmen untuk mengadakan pertemuan lanjut pada kadar segera bagi menyelesaikan isu berkaitan. Lebih 120,000 penumpang terjejas akibat penggantungan operasi My Airlines dengan anggaran nilai jualan tiket mencecah 20 juta ringgit. Kementerian Pengangkutan memberi jaminan akan pastikan nasib penumpang terjejas terbela. Perbincangan bersama Bank Negara itu juga akan dilaksana selain mengarahkan MAFCOM untuk menubuhkan jawatankuasa khas bagi mengendalikan isu itu. My Airline telah memberikan jaminan kepada MAFCOM bahawa mereka akan menunaikan kewajipan mereka terhadap penumpang yang terjejas dan akan membuat bayaran balik kepada pengguna. Ini sesuatu yang merupakan prioriti kita sekarang, iaitu saya telah pun meminta MAFCOM untuk menubuhkan satu task force khas dalam perkara ini dan berhubung dengan pihak Bank Negara supaya mencari kaedah bagaimana kita pastikan semua penumpang yang terjejas ini mendapat balik refund. Kita faham bahawa kebanyakan pengguna menggunakan kad kredit untuk membeli tiket kapal terbang. Jadi kita perlu kerjasama daripada pihak Bank Negara untuk melihat apakah mekanismenya supaya mana-mana penumpang yang menggunakan kad kredit itu dia akan terus mendapat refund. Tindakan itu turut menjejaskan 900 kaki tangan syarikat penerbangan berkenaan. Sementara itu, MAFCOM mengarahkan My Airline menghentikan segera jualan dan tempahan tiket di semua platform tempahan sehingga notis selanjutnya. MAFCOM dalam kenyataannya memaklumkan My Airline juga perlu bertanggungjawab membuat bayaran balik kepada pengguna yang telah membeli tiket penerbangan. Selain perlu segera membantu pengguna yang terjejas. Malaysia Airports Holding Berhad pula memaklumkan telah mengarahkan petugasnya di lapangan terbang berkaitan bagi memberi bantuan sebaik mungkin kepada penumpang My Airline yang terkandas. Syarikat penerbangan Batik Air menawarkan tambang tetap istimewa bagi laluan terpilih sebagai sokongan kepada penumpang My Airline yang terjejas. Tawaran itu diharap membantu pengguna mengatur semula perjalanan dan tiba ke destinasi dengan lancar dan selamat. Pengguna perlu melampirkan salinan tiket My Airline dan membuat tempahan menerusi email kepada Batik Air.
tambang istimewa Sahala termasuk semua itu ditawarkan bagi laluan ke Pulau Pinang, Langkawi, Kuching, Bangkok dan Kota Kinabalu. Ia melibatkan perjalanan hingga 30 November dan tempat duduk adalah tertakluk pada ketersediaan. Sementara itu, AirAsia memberikan potongan harga 50% bagi tambang asas untuk semua penumpang My Airline. Tawaran membabitkan tempahan penerbangan bermula hari ini hingga 30 November. AirAsia turut mempertimbang pengambilan kaki tangan yang layak dan berkelayakan daripada My Airline. Sebanyak 356 laluan bas akan dinaik taraf kepada hentian bas berbumbung dengan rekaannya akan turut diseragamkan. Manakala bagi pembinaan laluan pejalan kaki pula, 36 lokasi telah dikenapasti dan akan dilaksanakan secara berperingkat. Terlebih dahulu saya nak kerajaan juga sedang meneliti keperluan untuk penyediaan lebih banyak park and ride di kawasan sempadan Kuala Lumpur Selangor sebagai salah satu usaha untuk pelaksanaan koridor bas berhenti-henti di pusat bandar Kuala Lumpur bagi menghadkan kemasukan kenderaan persendirian ke pusat bandar. Agensi Pengangkutan Awam Darat akan meneliti tindakan untuk membangunkan aplikasi Mobility as a Service yang akan menjadi aplikasi tunggal untuk semua mod pengangkutan awam. Negeri Sembilan akan mengadakan perbincangan dengan KTMB untuk membuka kembali operasi perkhidmatan komuter di stesen Gemas. Menurut Esko Negeri J. Arul Kumar, KTMB sedia menyemak semula operasi ke stesen berkenaan dengan kerjasama kerajaan negeri. Kerjasama itu meliputi usaha meningkatkan jumlah penumpang selain menampung kos operasi berkaitan secara bersama. Di stesen Gemas merekodkan bilangan yang rendah iaitu 10 orang penumpang sahaja untuk setiap hari. Atas penilaian faktor ini membawa kepada rasionalisasi operasi perkhidmatan KTM komuter yang berhenti sehingga ke stesen Pulau Sebang sahaja. Pengoperasian komuter di stesen Gemas dihentikan susulan kurang sambutan serta hasil kutipan tiket yang rendah sejak 2016. Bagaimanapun, sebanyak 4 operasi ETS disediakan kepada pengguna di stesen berkenaan. Penempatan sementara kanak-kanak warga asing iaitu Baitul Mahabah yang kedua akan dibuka di Sabah pada November ini. Dan menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, ia inisiatif bagi memastikan kanak-kanak di depo imigresen selamat dan terpelihara. Kita berharap untuk skala 3 lagi tambahan ni sekitar 10 juta. 10 juta. No, kita harap yang kedua itu kita akan luncurkan pada bulan November ni. Yang nombor 2 tu kat mana? Di Sabah. Penempatan kanak-kanak terbabit adalah bersifat sementara sehingga proses dokumentasi oleh kedutaan negara masing-masing selesai. Penglibatan sektor swasta disaran bagi memainkan peranan lebih besar untuk menyokong aspek pembangunan sosial. Menteri Perpaduan Dato' Aaron Agung Dagang berkata sumbangan pihak korporat selain wang tunai dapat menggerakkan komuniti meliputi bidang pendidikan dan bantuan semasa bencana. Yang dapat membantu Unite, membantu projek yang dapat memberi kesepaduan dalam masyarakat kita. Now, in our Kemjan, we have a lot of activities yang masih memerlukan corporate contribution. The one of the very old one since 1957 is the Yayasan Ibu Rahman. We need contributions and we are lucky every year kita ada big contributions from big corporate companies to provide scholarships, programs for education. Dato' Aaron yakin selain menyokong aktiviti komuniti setempat, ia juga dapat memupuk semangat kebersamaan antara badan korporat dan masyarakat. Semua masjid dan surau di Perak akan melaksanakan solat hajat khusus buat rakyat Palestin selepas solat Jumaat siang nanti. Menteri Besar Datuk Seri Sa'rani Muhammad berkata ia dilaksana bagi memohon keselamatan dan perlindungan buat umat Islam di Gaza. Maklumkan kepada pengurusi masjid
seluruh negeri solat hajat untuk Palestin selepas solat Jumaat besok. Setakat ini negeri belum buat keputusan lagi, tapi saya telah menandatangani cek untuk SADC menyumbang 100,000. Beliau berkata demikian ketika program Hari Bertemu Pelanggan Kerajaan Negeri Perak 2023 siri ke-9 di Stadium Indra Mulia Ipoh. Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim berkenan merasmikan padang baharu Stadium Nasional di Bukit Jalil pada hari ini. Majlis tersebut berlangsung sehari sebelum sepak mula pertandingan ikonik Pesta Bola Merdeka 2023. Majlis perasmian turut disempurnakan Menteri Belia dan Sukan Hanayo, Pengerusi Perbadanan Stadium Malaysia PSM Datuk Hans Isaac dan Ketua Pegawai Eksekutif PSM Muhammad Faiz Sanusi. Hana berkata selain penanaman rumput baharu jenis Zion Zoysia kurniaan tajaan Tunku Ismail yang jumlahnya tidak didedahkan, Stadium Nasional turut melalui proses menaik taraf berkaitan padang, struktur dan tapak semayan melibatkan kos hampir 4.8 juta ringgit. Hari ini, Padang Stadium Nasional telah bersedia untuk mengadakan pelbagai perlawanan bola sepak termasuk Pesta Bola Merdeka yang akan berlangsung pada hari esok dan 17 Oktober. Menjelang aksi Pesta Bola Merdeka 2023 malam esok, Ketua Jurulatih Harimau Melaya Kim Panggon akui pasukannya bakal berdepan tugas berat menentang India yang amat agresif. As we all know that they are ranking around 100 level, so top team in West Asia. We know that their characteristics is very aggressive, work hard and tough. So that kind of element, every opponent team will be very tough. So every single ball they press. Even they are very strong in hunting, chasing the ball, body contact. A lot of them made foul, so a little bit dirty. So this kind of characteristics. So we must be very firm and strong. Berdasarkan persiapan setakat ini, Panggon bagaimanapun optimis bahawa pemainnya bersemangat untuk menentang India dan memberikan perlawanan yang menarik buat penyokong tuan rumah. Dalam pada itu, Panggon maklumkan Kapten Kuala Lumpur City FC, Paulo Josu terpaksa diketepikan daripada perlawanan itu kerana sakit. Baik khas untuk penyokong Harimau Melaya, waktu operasi perkhidmatan di stesen transit aliran ringan LRT Bukit Jalil akan dilanjutkan hingga 12.30 tengah malam Sabtu ini dan ia bagi menyemarakkan lagi semangat sokongan kepada pasukan Harimau Melaya dalam perlawanan malam esok. Rapid Rail Sdn Bhd dalam kenyataan hari ini memaklumkan inisiatif lanjutan perkhidmatan itu adalah sebagai tanda sokongan terhadap penyokong Harimau Melaya selain mengurangkan kesesakan di sekitar kawasan stadium pada hari perlawanan nanti. Rapid KL turut menasihatkan penyokong agar menggunakan kad TNG dan memastikan baki kad mencukupi atau membeli token perjalanan pulang lebih awal bagi kelancaran perjalanan pergi dan balik. Bagi mendapatkan maklumat lanjut, penumpang boleh melayari laman web www.myrapid.com.my serta laman sosial Twitter dan Facebook MyRapidKL. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Dengan itu, Assalamualaikum dan selamat malam.